Baik, Alhamdulillah. Soalan pertama. Belum start lagi dah ada soalan. Rindu ke rindu dengan masjid? Rindu ke rindu? Bukan rindu ke tak rindu? Memang rindu kan? Subhanallah. Allahumma salli. Ada dah Kak Teh nama? Nama kita kehilangan beberapa orang juga sahabat sebab COVID jemaah kita. Kak Teh, nama arwah. Sabar Kak Teh, tak apa. Sebab ini khabarnya kuliah yang pertama di Masjid Ibn Abbas. Okay, mikrofon pun macam lupa on off dekat mana. Orang lelaki senyum je kalau tengok orang perempuan, kalut lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada nama sahabat-sahabat kita, Kak Teh bercakap tanpa mic, orang semua tak respon. Sebab tak nampak mulut kan. Terus jadi kita nak bacakan doa sekali dengan yang ni yang saya dapat ni Allah yarhamah Rosnah binti Mak Daud. Sorry, Rosnahnya ke siapanya meninggal? Ini jemaah kita. Rosnah ni lah. Bukan, Julia yang besar tadi tu atas. Akak ni jangan tersilap sebut jenuh. Yang tu pun meninggal juga tapi bukan COVID. Itu tak ada ini. Yang lain. Okey, ni sebab COVID Okey, Hajah Puan Zuliah binti Mak Rani. Sponsor kowe kat sini sampai sekarang. Allahu akbar. Cikgu siapa? Tak apa, kita niatkan Allah Maha mengetahui insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masya-Allah. Sihat belaka ke? Alhamdulillah, syukur setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi Isnin tanggal 4 Oktober hari ini. Okay? Kita pun tak menjangka, subhanallah, berkat doa senjatanya orang-orang beriman, kita dapat semula kembali ke rumah Allah dan tambahkan lagi dengan doa. Kita tak seronok duduk dalam jarak-jarak macam ni, betul tak? Kekanda bonda, sahabat-sahabat, kita rindu nak merapatkan soft kita. InsyaAllah akan tiba masanya. Pasti akan tiba seperti mana lebih setahun setengah kita menanti waktu untuk kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu seperti ini. Setelah ada peluang, sahabat kita pun bertugas lebih awal, tunggu kat depan, tengok handphone masing-masing. Ketat sungguh kan, baru nak masuk masjid, belum nak masuk syurga lagi. Kan sahabat-sahabat, kita terasa macam ya Allah, nanti waktu queue dekat mahsyar nanti layaknya kita dibagaimanakan. Macam-macam punya test sahabat-sahabat muslimat. Ya, jadi semua ni janganlah kita pandang sebagai satu kesusahan. Sekurang-kurangnya kita dah dapat, syukuri dulu muslimat. Sebenarnya ada satu perkara besar yang kita nak hidupkan hati-hati kita. Bukan mudah, nak masuk ke rumah Allah pun tak semudah yang seperti kita lalui sebelum-sebelum ni. Ini kan lagi nak menjentik hati kita nak masuk ke syurganya Allah.
Okay, jadi kalau kita pandang semua ni, halah kalau setakat sikit nak kena tunjuk handphone pun rasa payah. Macam mana kita nak melalui hidup ni sebagai satu tempat kita bercucuk tanam nak mengutip hasilnya nanti bersenang lenang di akhirat Allah, insya-Allah. Jadi kita berkumpul juga dalam talian, insya-Allah kita diikuti oleh seantero lah siapa sahaja yang boleh tembus ke talian itu. Dan kalau mereka tak dapat live pun, insya-Allah mereka dapat mengulang siar manfaat pertemuan kita pada hari ini. Maka melimpah-limpahlah pahala keberkatan kepada AJK, khususnya Masjid Ibnu Abbas, juga kepada ahli karyah, seluruh kita yang hadir menjadi punca asbab pertemuan kita dalam majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Kita kehilangan beberapa orang yang kita pernah bersama-sama. Tak salah saya sebutkan kebaikannya kerana beliau telah pun kembali ke rahmatullah. Hilang tak? Sorry, pemilik handphone namanya tadi, dia ada password kan. Minta maaf. Tak pun nak forward terus kat saya nama tu. Okey. Okey, jadi kita kehilangan beliau ni, katanya yang letakkan mesin air kowe kat depan tu, sampailah sekarang digunakan. Jadi itulah kaedah yang kita sebut, masya-Allah, kita mewakafkan sesuatu atas namanya Allah. Kawan-kawannya diulang sebut, teringat ustazah kita masih guna lagi air itulah yang kita duk minum atas izinnya Allah. Okay, itulah dia sahabat kita. Sebelumnya ada lagi katanya yang meninggal dunia, hatta ada yang kematian suami dan sebagainya. Puan Hajah Zuliah binti Madrani, okay, telah kembali kepada penciptanya. Semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang ini sebab COVID kan. Okay, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, insya-Allah. Allah lapangkan barzakhnya, Allah terima segala amal solehnya, insya-Allah. Kita ini pasti menyusul bila kita mendoakan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, insya-Allah. Berdoalah juga kepada Allah bila tiba matinya kita nanti ada ramai orang-orang yang ikhlas doanya untuk kita. Okay, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosanya, kasihan akannya ya Allah. Tempatkan sahabat kami ini di dalam syurga-Mu tanpa hisab dan dihimpunkan bersama para salihin dan salihat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik muslimat yang dirahmati Allah, kekanda bonda, sahabat-sahabat yang saya sayang kerana Allah. Khabarnya kita berada di muka surat yang ke-70. Betul? Muka surat 70. Cuba tengok tarikh tu berapa hari bulan. 1 hari bulan 4 tahun 2021. Oh iyalah, sebab kita ada start sikit sekejap hari tu sekali itulah. Lepas tu kita PKP balik kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muka surat 70 ni adalah bab yang ke-10 daripada kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni macam-macam versi sahabat. Ini yang bukan kitab asal sebab dinukilkan oleh Abdul Aziz Ismail. Jadi kita mengambil manfaat yang mungkin lebih mudah lah untuk kita memahami. Dan silakan untuk berguru lagi dengan kitab yang asal itu, sahabat-sahabat, sebab ini beliau mengambil tajuk dan ambil daripada bab-bab kitab tasawuf sahaja. Baik, kita dah belajar 10 bab tapi belum habis pun 10 bab tersebut. Bab yang pertama dulunya kalau kita perhatikan, saya nak go through sikit pergi kepada isi kandungan. Mungkin ada orang-orang yang baru yang dalam talian. Apa sebenarnya yang kita dah belajar sepanjang berada di Masjid Ibnu Abbas menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Bab yang pertama kita buat tajuk pengertian hati. Ada orang tahu hati tu yang kalau kita belah, kita operate dada, keluarlah hati.
Tapi rupa-rupanya bukan itu yang nampak di mata. Apa yang Allah nampak pada peranan hati itu. Kita belajar dalam bab yang pertama. Sebab tempat jatuhnya pandangan Allah adalah hati. Bukan hari ni pakai tudung kalau apa. Bukan muslimat. Bukan cakap dengan kau ni lama tak jumpa, gemuk semacam, sabar sikit. Okay? Terasa yang kat depan ni. Okay? Jadi kita duk sebut pelan-pelan sikit lah. Okay? Yang Allah pandang tu hatinya. Semoga hati berjaya digemukkan sepanjang PKP ni. Itulah yang kita nak sebut. Okay? Baik, yang kedua, bagaimana mengenal keaiban diri. Hidup sangat indah, sangat tenang bila kita sibuk cari keaiban diri. Kita akan jadi semakin resah, nampak macam rumahnya besar, duitnya banyak, tapi tak tenang. Kenapa sibuk mencari keaiban orang lain? Okay, sahabat Allah takkan datangkan ketenangan. Maka ilmu tujuannya untuk kita betulkan hati pertama, yang kedua untuk kita kenal keaiban diri kita sendiri, maka kita takkan sempat nak cari keaiban orang lain. Bab yang ketiga, peranan sifat mahmudah dalam kehidupan. Apakah itu mahmudah? Yang dipuji oleh Allah. Kita nak hidup tak heran sangat dengan pujian manusia. Sebab Ustazah Zai selalu sebut, siapa yang biasa dengar majlis-majlis ilmu dalam talian selama ini, ujian yang besar bagi wanita adalah puji-pujian. Kan pujian. Bila orang puji je mula, ya ke kurus dah lama tak jumpa ni. Bahaya. Kan elok-elok baju longgar, minggu depan datang baju ketat pula. Sebab orang dah kata kurus dah. Okay, mohon terasa. Awal-awal dah kena dah sahabat-sahabat. Maknanya orang tak puji selama ni baju longgar elok. Bila orang kata kurus, mulalah baju lama-lama yang dah sendat tu dia pakai balik. Okay, hati-hati. Jadi peranan sifat mahmudah ni kita nak kenal mana yang dipuji Allah. Sebab takut dipuji manusia, paling kita takut sahabat dipuji manusia, tapi tak ada siapa pun bila balik bertemu Allah, kerajaan langit sana, tentera-tenteranya Allah di sana sama sekali tak puji kita. Cepat-cepat bila kita dipuji oleh manusia, semua ni datang dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Tak ada satu pun daripada aku, sebab sihatlah boleh buat rumah sebesar ini, alhamdulillah. Tapi kalau Allah tarik nikmat sihat ni, rumah besar pun tak ada makna. Contoh sahabat-sahabat kita sebut je, semuanya dari Allah. Baik, kemudian cara mendapatkan sifat mahmudah. Dah tahu sifat mahmudah yang dipuji Allah, macam mana cara nak dapatkan? Bertahun dah kita belajar ni. Kemudian bab yang kelima, ini bab yang paling deep ketika kita belajar. Ingat lagi dah? Ramai orang menangis masa tajuk ni. Taubat dari dosa lahir dan batin. Sebab dah ramai di kalangan kita bertaubat dari segi zahirnya. Lahirnya, dulu saya tak tutup aurat, Ustazah. Nak tengok tak gambar acik dulu? Tak payahlah cik, confirm lawas sekarang lagi dari dulu. Kenapa? Sebab kalau sekarang dah tua, tak pakai tudung lagi, aduh putih buruk benar rupanya. Kan sahabat-sahabat, kita kata, tapi kadang-kadang uban tu sebenarnya mengingatkan kita tentang kematian. Kan? Kita yang kata buruk sungguh lah Ustazah, kan dah beruban ni. Elok acik pakai tudung, tak nampak putih. Sebab tu kalau pergi rehlah dengan Ustazah, dia tak nak sebilik dengan Ustazah. Kamu Ustazah tahu rambut kita putih. Kat masjid nampak muda je, nampak lawa je kan sahabat-sahabat. Sebenarnya kalau kita cari, kenapa ya Allah susun hidup kita ni muda, tak ada uban, tua ada uban. Makin kita mengingatkan dah dekat dengan kematian. Dulu arwah tok macam tu juga, ingat kita masa kecil-kecil. Beruban, kepala dia tak lama, lepas tu makin uzur, makin sakit. Oh aku ni tak lama lagi dah dekat dengan kematian. Sesungguhnya. Tapi rupanya baru taubat zahir. Dulu tak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Dulu tak sembahyang, sekarang dah sembahyang. Orang nampak baguslah kau sekarang, dah sembahyang. Dulu aku ingat lagi kau ni sembahyang pun tidak. Dah lah, itu kisah lama kan sahabat-sahabat. Tapi batin tak bertaubat lagi. Kitalah juga yang duk sakit hati kat orang. Kitalah juga yang susah hati bila tengok orang senang. Na'udzubillah. Itu hati yang belum dibersihkan. Taubat belum dari segi batin. Yang ni orang tak boleh scan. Sanitize lah macam mana pun chemical kita pakai. Tak ada orang boleh baca. Ni rasanya batinnya belum bertaubat lagi ni tak. Hanya kita je yang tahu. Ya Allah, tudung aku makin labuh, tapi aku makin bongkak dalam hati ni pasal apa ni? Kita je yang tahu. Okay, maka kita bersihkan melalui pelajaran taubat dari dosa lahir dan batin. Keenam, sabar dengan ujian dan mihnah. Sahabat, ujian dan mihnah. Tak ada orang yang tak melalui ujian dalam hidup, sebab dunia ini adalah pentas ujian.
Semua orang akan melalui ujian. Mihnah ni lagi dahsyat lagi, satu tribulasi. Ya Allah Ustazah, kalau orang lain jatuh timpa tangga, saya ni hempap dik bumbung sekali, langit-langit hempap saja sekali. Lepas satu-satu. Itulah dia Allah berikan mengikut level iman kita. Sahabat-sahabat kan, yang datang kacau ni bukan setan kecil-kecil. Kalau orang dah rajin hadir majlis ilmu ni, oh, gemuk gedempol punya setan yang kacau ni, sahabat-sahabat, besar tinggi pangkat dia. Tapi kalau kita nak sebutkan yang iman level biasa-biasa, baru nak hadir majlis ilmu pertama kali ni, Ustazah, ahlan. Jangan kita pandang sebelah mata, you tak pernah nampak pun. Dulu you tak pakai tudung kan? Jangan nak menghina orang macam tu, sahabat. Saya takut datang masjid, Ustazah. Saya tak reti, panaslah nak pakai anak tudung semua ni. Saya tenggek je selendang, nampaklah jambul. Makcik pandang atas bawah, takut saya nak datang kan. Terus tak datang dah orang tu, sahabat. Okay, jadi jangan kita menghina sebab kita ingat siapa kita dulunya. Sebab kita mati, Allah pandang penghujungnya siapa. Melalui ujian dan mihnah inilah kita belajar sabar. Okay, sabar. Mak dulu pun lebih teruk daripada apa yang kamu lalui. Sebab tu kita belajar daripada sabar dengan ujian dan mihnah. 7, pemurah dengan kepunyaan Allah. Kan, ini pun kita terasa sangat hari tu. Pemurah dengan kepunyaan Allah. Ada orang yang bersifat mazmumah, dikeji Allah dengan sifat bakhilnya, bahkan membelenggu tangan ke belakang. Orang datang meminta, sahabat bukannya nak bagi, tapi dia herdik, dikecam, dihina. Itu ayat Quran yang menceritakan membelenggu tangannya ke belakang. Makna dia tak nak, ni duit aku ni, kenapa nak kena bagi kat engkau? Aku yang susah payah ni. Sahabat-sahabat, kita cakap dengan orang ni, kenapa kita nak kena ada sifat pemurah? Yang kita nak beri tu kepunyaan Allah. Kita je kata rumah aku ni dulu mula-mula aku buat. Kalau Allah nak tarik sekejap je, muslimat. Duit dalam dompet kita tu sekejap je kalau Allah nak tarik. Jadi kenapa kita nak bakhil dengan apa yang Allah punya? Sebab Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya. Lagi kita belanjakan ke jalan Allah, ajaib, subhanallah. Tak habis duit saya, Ustazah, punya sedekah banyak. Cuba tanya kawan-kawan kita yang dermawan, pemurah kan. Pahala engkau makin kaya, lagi makin sedekah, lagi makin kaya. Aku stres lah tengok engkau, dia pula yang stres. Aku stres lah tengok engkau lagi pemurah, lagi makin kaya. Sebab tak pernah lagi diceritakan dalam Quran, hadis, sirah. Allah meremang bulu roma, sahabat. Tak pernah lagi diceritakan orang yang pemurah jatuh miskin. Tak pernah. Tapi orang bakhil, kaya raya, bakhil, jatuh miskin, itu biasa. Tapi kenapa kita ditakut-takutkan? Quran pun cerita bahawa iblis ni kerjanya adalah bila kita nak jadi pemurah, sahabat, dia akan bisikkan kita dengan kefakiran. Janganlah bagi RM10. Kan nak keluar di pisang goreng jual, anak kau tunggu nak oleh-oleh apa dari masjid tu. Bagi RM1 cukup lah. Tadi masa datang bawa RM10, niat masuk sungguh dalam tabung. Sepanjang 1 jam dengan kuliah ni, tak payah RM10, anak engkau tunggu. Ada cucu kan tadi kat rumah, nak beli aiskrim cukup tu. Bagi RM1 cukup. Sebab kita kan tak cukup pula kalau bagi RM10. So dari niat nak bagi 10 tu jadi RM1. Jadi usahakan dah niat 10, apa pun berlaku tetap bagi. Anda akan rasakan kelainan dia. Masya Allah, Allah ganti on the dot, sahabat. Dalam kuliah online semalam kemarin saya cerita juga benda macam ni. Ajaib, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Baik, pemurah dengan kepunyaan Allah. 8, takwa dan harap pada Allah. Takwa, hanya takutkan Allah. Hari ini kenapa kita datang masjid, acik-acik sekalian, tak takut COVID ke? Soalan Ustazah Zaini, dangerous sungguh lah. Ustazah tanya, kenapa datang masjid tak takut COVID ke? Kan, bohonglah kita tak rasa macam COVID tu masih wujud. Sebab semalam angka masih 9,000 lebih. COVID tu masih wujud, sahabat-sahabat. Tapi kita jaga diri kita. Kita yakin penjagaan Allah tu mengatasi segala penjagaan. Bukan kerana vaksinnya, bukan kerana ada kawan kita yang sanggup tunggu kat depan tengok 2 dos ke 1 dos. Kan, sahabat-sahabat? Itu kena akur sebab apa? Undang-undang yang diciptakan oleh manusia yang insya Allah mentaati perintah Allah. Allah kata maqasid syariahnya, apa yang objektif dalam kita beragama ni adalah nak jaga nyawa. Kalau nyawa dah tak ada, apa lagi kita boleh buat, sahabat-sahabat? Tak boleh bermanfaat dah. Orang selalu cakap, Ustazah, duit dia banyak tapi sekarang terlentang atas katil, apa dia boleh buat? Anak nak keluarkan duit pun tak boleh, nak angkat pen untuk sign agreement pun dah tak boleh, Ustazah, apa dia boleh buat?
Sebab itu sahabat, cegah sebelum kita sakit, sebelum kita parah. Jadi kita nak jaga nyawa kita. Okey, kenapa sekarang ni masih duduk dalam keadaan macam ni? Kita berdoa insya-Allah mereka diberi keadilan, mereka diberi hikmah dalam membuat keputusan. Kita akur kerana perintahnya Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan jangan pernah menafikan ulil amr itu bukan buat keputusan tepuk meja aku tak peduli, hari ni mesti ikut cakap aku. Keputusan difatwakan, dinobatkan, sudah pasti sahabat-sahabat ada perbincangan halaqah ilmu dulu. Buka kitab bukan sikit-sikit punya kitab ni. Berapa kali mesyuarat ni. Jadi kita sekadar sembang kedai kopi hentak meja ni, tak boleh ni, mesti buat macam ni. Siapa kita? Okay, sahabat-sahabat. Jadi berikan peranan kepada yang hak. Pada masa yang sama kita rakyat ni, Masya Allah, tolong ya Allah pimpin hati kami ke jalan yang Engkau redha. Tahu COVID tu ada di mana-mana, tapi tolong jangan campakkan diri kepada kebinasaan. Saja je ustazah, saya tak payah pakai mask lah bila pergi jalan ke mana-mana ni. Tak payahlah, Allah jaga saya. Allah nak tengok bagaimana usaha kamu untuk mencegah diri daripada kebinasaan itu. Okay, jadi sahabat kita serba salah, tak dinafikan di mana-mana pun semua orang. Ustazah, kita ni sebenarnya macam mana dengar puak sini cakap kita condong kanan, puak sini cakap condong kiri. Tak boleh macam tu, sebab akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak kena tak kena itu kerja Allah. Sahabat-sahabat, jangan ada yang takut ke masjid setelah kita berpeluang. Faham maksud ustazah ya? Kalau sahabat-sahabat kita, kenapa kau tak datang? Lah, aku belum 2 dos lagi. Tak apa, insya-Allah aku doakan dipermudahkan. Nanti dah boleh kita datang sama-sama. Okay, sahabat-sahabat, jangan ada alasan sebabnya dulu kita juga yang menjerit-jerit. Bila nak buka ni? Bila nak buka ni? Sekarang bila dah buka, dan wanita kalau nak datang solat jemaah yang dah boleh, tolong pastikan kita datang dengan adabnya. Jangan kita membuka aib-aib yang tertentu. Jangan di hadapan orang lelaki berwangi-wangian yang melampau. Suara kita sampai kepada soft-soft lelaki sehingga mereka terganggu. Tolong. Tapi dalam majlis ilmu muslimat saja ni, Masya Allah, tak ada masalah. Tak sabar bahkan kita nak rapat-rapatkan soft. Semoga nanti dah dibolehkan semula insya Allah. Baik, yang ke-9, zuhud terhadap dunia. Bukan buang terus dunia ini, sebab kita takkan jumpa dengan nikmatnya akhirat kalau kita tak melalui dunia. Dunia adalah jambatan menuju akhirat. Dunia tempat bercucuk tanam, hasilnya nanti kita petik kutip di akhirat. Jadi jangan kata saya ni zuhud ustazah, dunia-dunia ni tak pandang dah. Kan? Kalau gitu kunci banglo akak hantarlah kat saya. Sihan saya tak duduk kat banglo gitu sahabat-sahabat. Kunci kereta mewah akak tu bagilah kat saya. Sihan saya tak ada kereta macam tu. Kan semua orang, mana boleh ni saya punya, saya nak berjalan nanti macam mana? Sebab semua ni perlu, kita bukan naik unta macam zaman dulu, kena ada kereta sahabat-sahabat. Kita tak nak duduk di bawah-bawah tempat yang kita nak beribadah pun tak selesa, silakan. Asal semuanya dimanfaatkan untuk akhirat, insya-Allah. Hari ini yang ke-10 kita nak menyambung bab yang muka surat 70 daripada hakikat ikhlas. Saya nak baca 2 ayat Quran pada permulaan tajuk hakikat ikhlas. Okey, cuba yang hadir ni kita tarik nafas sekejap. Dalam mask belaka kan? Okey, maka tarik nafas sekejap. Kenapa tarik nafas? Hembuskan pelan-pelan, bertenang. Kenapa ustazah suruh gitu? Kalau kat rumah dengar Google Meet boleh sambil baring-baring. Ustazah ni sakit pinggang dah. Kena exercise kita. Boleh je nak exercise kan sahabat-sahabat. Maksudnya kalau kat rumah sambil masak ni ustazah siap dah satu menu. Kan? Hadir ni itulah hacik malas nak datang ni. Kan duk teringat je, aku lupa pula tadi benda atas dapur tu. Kan? Tolong hadir dah dengan jasad, roh kita hadir sekali. Jangan kita duduk dalam majlis ilmu ni sahabat, Allah lupa nak keluarkan ikan. Sekejap nak masak apa tengah hari? Ya Allah, kain dalam mesin lagi lupa nak sidai. Itulah kita orang perempuan. Jadi jangan kita dah sedap duduk landing-landing kat rumah tu, dekat sini ada adabnya lah, sebab kita datang ke rumah Allah, datang ke masjid. Baik, sifat ikhlas ini Allah sebut dalam suratul Bayyinah ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
Mereka tidaklah diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya. Kalimah wa ma di hadapan tu kata nafi. Allah bagi tahu kita awal ayat ni sudah kata nafi. Makna Allah nak bagi tahu tidak kita ni dilahirkan atas dunia, hidup sampai sekarang ni, tidak Allah perintahkan kepada apa benda yang menyusahkan kita kecuali untuk ikhlas dalam beragama. Maksudnya sahabat, kita ni kadang-kadang buat benda bagian nak rak ni sampai hidup dah 60 tahun, bila kita fikir balik, ya Allah, memang besar rumah aku sampai pencen ni. Tapi apa yang aku dapat? Bukan sedikit yang datang pada ustazah menyesali silapnya kami dulu ustazah. Sibuk dengan anak-anak, ya anak-anak saya berjaya. Tapi akhirnya 4 orang tu semua tak solat. Bukan sedikit sahabat penyesalan itu. Ustazah saya kerja siang malam, saya tinggalkan anak-anak dengan pembantu rumah. Akhirnya anak saya ada yang bersyahadah pun tak reti. Kesian muslimat, rumahnya besar segala, saya hanya membesarkan zahirnya tapi batinnya saya terlupa. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Bukan sedikit. Tak sedar masa rupanya pencen dah yang kita kerja siang malam ni sahabat. Rupanya apa yang kita dapat? Sedangkan kita akan tinggal semua ni. Kita akan tinggal. Yang kekal nanti adalah akhirat Allah. Kan? Jadi bila kita sedar saat ini belum terlambat. Dan kita juga tak boleh patah balik ke belakang. Nak kecil-kecilkan balik anak kita masuk balik dalam perut mak ni. Kenapa mama saya ni lawyer ni sekarang? Pelik dah mak aku ni. Kan patutnya aku didik engkau ni daripada dalam perut lagi. Patutnya aku didik engkau ni minta maaf kata daripada pertama kali kita bersama dengan ayahnya. Apa harapan kita, apa doa kita, apa ketika air mani itu keluar daripada tubuh jasad kita, minta maaf sebut. Itu cara untuk kita melahirkan anak yang beragama. Tapi kita dah terlambat. Tak ada istilah terlambat sebab kita masih hidup atas dunia. Ikhlas, ya Allah Tuhan, kalau aku tak melalui fasa-fasa hidup yang begitu, mungkin hari ini aku belum menyesal lagi. Ramai ibu-ibu saya yang hidupnya sangat berkualiti hari ini dalam beragama, walaupun dia dah mula lemah tubuh, dah uzur, tak boleh duduk lama-lama kat masjid. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lagi kita tak jumpa beberapa bulan ni, ada kawan kita yang dah terbaring, teringin nak datang masjid tapi tak boleh datang. Sebab apa sahabat-sahabat? Allah bukan pandang berapa banyak acik bangun untuk solat tengah malam. Sebab doktor suruh rehat. Tapi di pembaringan tu berapa banyak acik beristighfar dengan air mata yang mengalir. Kenapa mak menangis? Jawapannya sebab hanya aku je yang tahu. Kan kau teruskanlah kehidupan sebagai anak, sebagai hamba Allah. Jangan jadi macam mak. Mak dulu sibuk dengan dunia. Ini nasihat kita yang ikhlas. Okay, sahabat, sebab kita tak nak orang lain yang muda-muda ni ulang kesilapan kita. Jadi ibu-ibu, istighfar kita sambil mengalirkan air mata di pembaringan, itu yang paling dipandang Allah. Tengok sayangnya Allah pada kita. Sakit dah, tak payah pergi masjid, tak payah buat kebaikan lain. Harta pun habis, kena kikis dengan sipulan. Bila keberkatan tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi kita balikkan, ya Allah aku redha. Kalau ini cara untuk engkau menjemput aku melalui apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, istighfar tanpa henti. Ampunkan aku ya Allah. Kan kita balik tak bawa semua yang kita sibuk kumpul. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Al-mal, harta, al-banun, anak-anak hanyalah perhiasan dunia. Perhiasan. Perhiasannya apa ya? Antaranya kita tanam pokok-pokok bunga kat depan tu kan. Mula-mula beli dulu berpasu-pasu, awal PKP rajin siram pagi petang siang malam. Sekarang kenapa mati semua cik? Malas nak jaga ustazah kan. Perhiasan ni sekejap kita suka, sekejap kita tak suka sahabat. Okay? Tapi kalau iman, ini yang akan membugar sampai bila? Wal akhiratu khairun wa abqa. Pengakhiran. Kita takut, kita rasa macam hebat sangat, tapi akhirnya kita tidak mati dalam iman. Na'udzubillah. Sekarang ikhlaslah dengan ujian apa yang Allah beri, terus ikhlas. Hidup beragama ni insya-Allah sahabat-sahabat, Allah pilih kita untuk mati dengan agama itu. Jadi kekal beriman sampai ke akhir hayat. Ini yang kita nak. Dan syaitan, iblis, paling sukar dia nak ganggu adalah orang yang ikhlas. Kalau yang tak ada ikhlas dalam hati, mudah dia nak ganggu. Okay? Baik, An-Nisa 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله, melainkan orang-orang yang bertaubat, berbuat baik dan berpegang teguh kepada Allah serta mengikhlaskan agamanya kerana Allah. Ini je yang Allah pandang. Allah tak pandang berapa banyak harta yang kau tinggalkan ketika mati, berapa tinggi pangkat, tidak. Sahabat-sahabat kita nak sebut wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Jadi inilah tujuan kita belajar. Antaranya kitab-kitab tasawuf ni tak sempat nak cek orang lain. Hari-hari hidup cek hati aku ni dah level mana. Kalau aku mati dengan hati yang macam ni, apa pandangan Allah pada aku? Okey, sahabat-sahabat. Jadi selesai untuk khulasah. Okey, khulasah pertemuan yang dah lama kita tinggal, setengah jam. Gitulah sahabat-sahabat. Okay? Jadi nak masuk yang baru ni setengah jam yang kedua. Baik, kita sambung kepada perenggan jelaslah. Tu betul tak? Kak Ja, betul? Jelaslah kan? Okey. Jelaslah kepada kita kini. Ada ramai kan tak ada kitab, sahabat-sahabat? Cuba angkat tangan sikit. Kalau dulu kan Ustazah selalu cakap bagi ngending kawan kita yang tak ada kitab tu duduk pak tarik, duduk atas riba kita. Atas riba tak larat lah kan, sebelah kita, sahabat-sahabat. Maksudnya sekarang tak boleh lah. Tapi tolong ambil catatan ke, kita mengaji telinga, orang kata mengaji telinga. Sebab kitab ni memang tak ada dah. Saya cari dekat kitab, kedai-kedai kitab yang selalu saya ni. Sebab ini bukan penawar bagi hati yang biasa kita gunakan tu. Kitab asal dia bukan. Sahabat-sahabat, jadi tak tahu mungkin publishers dia dah tutup kilang kan, tutup penerbitan tu dah tak ada. Okay, jadi kalau atas alasan yang begini, kalau orang nak cari juga, maka sahabat, kalau kita photostat bukan niat untuk mencari keuntungan, jadi kita niatkan supaya sampailah kepada orang yang mencatat tu. Kecuali kalau kita jual bahan photostat tu, print balik, padahal itu bukanlah hak kita, itu yang tak boleh. Okay, jadi kalau tanya ada jual buku ni tak Ustazah, buku ni memang tak ada, ramai orang cari. Okey, jadi kita boleh tumpang kawan-kawan kita mendengar saja insya-Allah. Jelaslah kepada kita kini bahawa niat itu merupakan pendorong dan penggerak dalam menentukan nilai amal ibadah dan perjuangan. Innamal a'malu binniyat. Betapa pentingnya ibu-ibu dirahmati Allah. Okay, saya sebutkan dalam bab niat ni, masya-Allah, ada seorang syekh yang mengajarkan anaknya, okay, bila nak hantar anak pergi mencari ilmu ni, okay, akan hantar anak ke muka pintu, didoakan anak di muka pintu. Dia dah kira dah langkah anak ni nak pergi mengaji ni 70 langkah pergi tempat mengaji dia. Dia kata, engkau keluar rumah sekarang ni niat untuk belajar ilmu, maka engkau hanya dapat satu lah. Faham sahabat-sahabat? Tapi kalau 70 langkah tu, ya Allah, aku nak pergi belajar ni, mudahkan urusan aku, anak aku tengah periksa ni, mudahkan dia, ya Allah, suami pergi bekerja ni, jaga dia, ya Allah, Covid ni biar cepat berakhir. Setiap satu langkah tu diajar kepada anak. Subhanallah, ini peranan alim ulama. Ajar satu langkah satu doa. Seolah-olah setiap helaan nafas kita ni ada doa. Dan seringkas-ringkas doa menyebut nama Allah. Itu yang Ustazah Zai selalu sebut, bernafas dengan nama Allah. Sebab kita tak bernafas, sahabat-sahabat, kalau tidak ada Allah yang menghidupkan kita. Jadi indahnya kan hidup 24 jam. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, semua sama 24 jam. Tapi berapa ramai yang dalam helaan nafas tu ada niat baik je, tak sempat nak berniat jahat. Ish, kenapa jiran aku tu lama tak nampak, mati dah ke apa? Macam tu lah, degil sangat. Tak nak dengar cakap aku. Aku kata pergi hospital kalau sakit, pok-pok dalam hati tak keluar. Jiran tak tahu. Tapi sahabat, jangan kotorkan hati dengan sangka-sangka buruk. Niat je yang baik. Ni dalam majlis ilmu 1 jam, masya-Allah, tabarakallah. Malaikat memayungi kita dengan rahmatnya Allah. Kita teringat, ya Allah, yang baru masuk hospital sebab Covid tu, mudahkan urusan dia. Tak salah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita berada dalam kebaikan, bernafas dalam kebaikan, berdoa dan berniat dalam kebaikan. Tak rugi. Okay? Jadi kalau kita menyebutkan tengah buat baik pun kepala masih ingat nak buat jahat, ini something wrong lah. Kan? Something wrong. Macam kuliah la tahzan saya pagi tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolong jaga, sebab ramai yang respon ni bila saya sebut bab tu. Tolong jaga, jangan bandingkan anak-anak kita umur 60 tahun kita ni, wah 6 orang anak datang bila birthday kita tu dengan macam-macam hadiah.
Tapi kadang yang paling kita tak pandang, yang tak bagi hadiah apa pun. Kalau yang tu memang ustazah dari kecil menyusahkan orang. Dah tua-tua, SPM pun tak lulus, kerja apa pun tak ada. Cubalah belikan saya satu tasbih macam ustazah ada tu. Siap ada gedik-gedik dia lagi kat situ. Ini orang bagi kan sahabat. Cantik je saya tengok ustazah. Tu baru berapa kalau beli, cuba hadiah kat mak dia. Senang saya bertasbih ke apa kan. Ada je dia sahabat. Tapi kalau Kak Long dia tu ustazah tu, dia beli kereta baru kat saya. Anak dengar anak kecil hati, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab seorang anak yang betul-betul nak berterima kasih kepada ibunya, sebolehnya dia nak dipuji juga oleh ibu. Tapi aku tak mampu. Dah perangai mak ni suka banding-bandingkan macam tu, tak apalah. Sekali-sekala aku khianat lah. Bos suruh hantar duit dekat bank 20,000, masuk dekat bank aku. Apa salahnya? 10,000 nanti aku beli hadiah paling mewah kat mak. Mak terkejut, tak tanya pun, mana duit kau dapat ni Long? Tak pernah bagi duit banyak macam ni. Tak payah tanya ustazah, yang penting masyuk, mak dia kata kan. Teruk betul mak macam tu. Rupanya sikap mak ni kadang-kadang sahabat mengizinkan anak dia solat ni, dia berdoa, ya Allah, yang aku merompak, aku buat jahat tadi tu sebab aku nak gembirakan hati mak aku. Ampunkan aku ya Allah. Boleh tak lulus di sisi Allah? Ramai mak-mak giring kepala, tahu sahabat-sahabat, tapi kita kadang-kadang tak rasa pun bahawa anak kita sedang berdosa kerana sikap kita sendiri. Okay, jadi tolong hentikan, sebab ini sangat terkesan di jiwa saya pada hari Sabtu lepas. Saya menyantuni gelandangan bersama Ustaz MK Azman di Coket, sahabat-sahabat. Kan seorang yang bercerita tu, ustazah kalau saya sebut bapa saya ustaz ni orang Kedah, memang kompom kenal. Saya ni anak salah seorang ulama di sana. Tapi mak saya dulu memang sikap dia suka membanding-bandingkan. Banding-bandingkan, SPM-nya gagal, sekolahnya teruk, lari datang KL. Mula-mula dia lari datang KL tu, kena pau. Duit yang ada ni daripada kampung ke sini, kan biasa kadang-kadang kita tengok drama-drama macam tu. Akhirnya dia terjebak. Isap dadah, segala terjebak. Mulanya dia datang dengan niat, aku nak bawa balik kejayaan untuk mak aku tengok, besarkan mata, aku pun boleh hidup. Tapi akhirnya takdirnya Allah, dia terjebak dengan dadah segala. Akhirnya dia boleh berhenti. Sekarang dia jadi salah seorang pakar motivator terkenal. Kan? Barulah bapak saya, mak saya dah arwah, dah ustazah. Bapak saya sekarang asyik cerita pasal saya je kat kampung. Rupa-rupanya sahabat-sahabat kalau disuruh patah balik hidup dia, dia kata saya berterima kasih dengan kecil saya dihina-hina, sebab daripada penghinaan itu saya boleh bangkit. Dan paling saya syukur Allah tak matikan saya sebelum saya sempat bertaubat. Faham tak muslimat? Jadi sebab ada yang mengatakan tak apalah saya buat jahat asalkan mak saya suka. Suami kalau didesak pun macam tu. Isteri membanding, abang suami orang lain bila hari jadi dapat gitu, dapat gini, abang bila nak bagi? Akhirnya suami terlibat dengan rasuah, terlibat dengan duit-duit yang segera, sahabat. Kita desak dia. Okay, sebab apa? Sebab dia pun nak menggembirakan isteri macam orang lain. Kita tak sedar benda tu. Cubalah kita menerima yang seadanya, asalkan yang seadanya itu halal di sisi Allah. Kadang-kadang sikap kita. So sebelum kita menyalahkan kenapa kau ni buat dosa begitu begini, kita tanya apa sumbangan kita untuk menjadikan anak yang macam tu, untuk menjadikan suami yang macam tu. Boleh ibu-ibu? Sebab tu kita rasa alhamdulillah hati ni tenang bila kita tak nampak salahnya suami, salahnya anak saja. Kita nampak salahnya kita. Lalu kita bertaubat banyak kepada Allah, supaya bila kita baik akan mengundang kebaikan yang datang di sekeliling kita, insya-Allah. Okay? Stres ke ibu-ibu dengan kuliah hadir ni? Kan sebab saya tak nampak muka. Kalau dulu kan ada yang senyum. Kalau dulu ada yang muka macam khusyuk kan. Ni stres ke apa? Okey ke tak okey? Okey. Kita takut sebab tak jumpa bantal ke apa kan. Kalau kat rumah boleh guling-guling, boleh sambil ngunyah-ngunyah kan. Okey, kita tengok. Yang demikian itu boleh hilang. Okey. Jika sifat ikhlas tidak ada di dalam hati, perbuatan kita bererti, cuba gariskan kalimah, bererti ada sifat sekutu dalam hati kita. Apa sekutu? Kita baca dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan tu maksud kita menyekutukan atau kita menyamakan Allah dengan sesuatu. Kita buat amal baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Tapi dalam baik ni kita kata, ustazah ikhlas ni, saya hadiahkan sebotol air kat ustazah ni, ikhlas. Sebab tu ada orang tanya soalan baru ni, kat mana kuliah mana entah, ustazah salah ke kalau saya cakap saya ikhlas bagi dekat akak ni? Tak salah sahabat, sebut saya ikhlas, pecah kaca, pecah gelas, pemberian saya ikhlas, tak salah. Dia siap pantun tak salah. Tapi hati kita tu, macam mana kita persembahkan pada Allah. Kalau betul-betul ikhlas, dah bagi Kak Teh, saya bagi sebotol ni kan, dalam hati Kak Teh kau orang kaya, aku bagi sebotol air mineral kan, dia balas aku satu kotak pizza kot. Contoh sahabat-sahabat, tunggu. Terima kasih pun tak ada. Jadi kita, lepas ni aku takkan bagi dekat engkau, baik aku bagi dekat orang yang suka membalas. Kita kata ikhlas untuk Allah di mulut, tapi hati kita siapa yang tahu? Allah, sahabat-sahabat. Sebab tu jangan sekutukan amalan kita dengan kita menyalahkan niat untuk dipandang orang lain. Kita sedih kalau yang kita buat ni orang tak puji, dan kita sedih apa yang kita buat ni orang keji. Lah, air mineral je bagi dekat Kak Teh, ketua muslimat tu, bagilah best sikit. Kita sedih, lah ustazah, Kak, saya sedih orang cakap macam tu. Saya bukan mampu nak bagi benda besar, saya bagi air mineral je lah. Saya ikhlas bagi kerana Allah, tapi orang kecam. Dah kata kerana Allah, kau bagi ni Allah nilai. Tapi kalau kita dikeji orang kita sedih, itu belum kerana Allah. Sebab tu ada orang, kenapa tak datang masjid akak sekarang? Akak tak nak ustazah, akak sembahyang kat rumah cukup, akak tak nak kacau hidup orang dah. Akak pergi masjid pun orang kata akak tunjuk baik juga. Ada kan? Orang meninggalkan perbuatan baik kerana orang lain, itulah riak. Kita dah belajar dah, yang kita faham selama ni, kita buat baik, kita tunjuk kat orang, itu riak. Tapi ramai tak faham, kita tinggalkan benda baik kerana kita takut orang kata apa, itu juga adalah riak. Kan? Kak, dulu kalau bab gotong royong dekat surau tu memang nampak muka akak. Yelah dulu, sekarang akak sedih ustazah. Ada ke dia kata akak saja nak jadi ketua muslimat? Sebab tu datang gotong royong tiap-tiap minggu. Siapa yang cakap tu? Adalah, akak tak cakap lah kat ustazah. Kak datang buat gotong royong tu pahala, tapi akak tinggal kerana orang tu kata gitu, itulah riak. Tu malas cakap dengan ustazah, aku ni jadi baik ni, tiba-tiba dia kata aku riak pula. Itulah riak. Sebab sepatutnya akak kena keji dengan orang pun akak teruskan. Dah akak kata akak buat kerana Allah. Betul muslimat dirahmati Allah. Makin lama kita belajar, kita makin faham benda. Okey, faham. Aku ingat aku tinggal benda baik tu sebab aku nak baik di sisi Allah. Tak payah dah pergi masjid ke tolong-tolong orang kat masjid. Buat pun orang kecam juga. Aku tinggal benda tu, rupa-rupanya itulah riak. Kita menyekutukan amal kita dengan pandangan orang. Masya Allah sahabat kan, meremang bulu roma. Sebab ramailah di kalangan kita yang tak faham. Kita duk kata orang lain riak, rupanya diri kita ni sendiri riak. Kita sanggup tinggalkan benda semata-mata takut dikeji oleh orang lain. Na'udzubillah. Baik, yang sedemikian itu boleh dimisalkan seperti berikut. Ni contoh-contohnya banyak. Seseorang yang berpuasa untuk mendapat manfaat puasa itu dengan mengosongkan perut untuk kesihatan jasmani. Saya percaya ibu-ibu saya ramai yang puasa hari ini. Kenapa cik puasa, saya baru nak ajak ngetih sekejap lagi contoh. Lah ustazah, badan dah berat ni sejak PKP ni. Akak memang kena kurus lah ustazah. Kan sahabat-sahabat? Memang dapat kurusnya tu, tapi tak dapat pahalanya. Faham? Sebab Allah ajar kita malam tadi, kita dah berniat dah, esok nak puasa sunat hari Isnin lah. Sebab apa kita nak puasa sunat hari Isnin? Nabi suka berpuasa hari Isnin. Jadi kita dapat pahala sunat tu. Tapi kalau, kenapa you nak puasa esok? Kata suami, badan dah berat dah ni bang, eloklah puasa. Daripada tak puasa, besok Kak Teh tu apa pula dia bagi kat kita? Makanan lagi, contoh kan sahabat-sahabat. Jadi kita pun puasa, dapatlah sihatnya tu dapat. Kurusnya tu dapat. Saya teringat jemaah umrah saya muslimat. Kan ustazah, akak menyesal, akak taubat sungguh-sungguh. Kenapa? Akak sepanjang pergi umrah kali ni, akak tak sihat. Cerit-berit, tiap hari cerit-berit. Sebab apa muslimat? Dia niat sepanjang kalau dia sihat berada di Mekah, dia tak nak cuti daripada berpuasa. Sebab dia memang nak kurus. Dia nak kurus. Dia tak nak cuti daripada berpuasa. Tapi cuaca panas sangat, dia tak mampu pun untuk berpuasa sebenarnya bila sampai sana. Dia tak dapat buat umrah, tak dapat pergi masjid banyak kali sebab asyik cirit-berit. Macam mana nak iktikaf lama dalam masjid? Akak balik, akak kurus betul ustazah. Akak turun 12 kg dalam tempoh 2 minggu sahabat. Jadi Allah insafnya akak, niat akak masa nak pergi tu dah nak kurus.
Allah bagi kurus sungguh sahabat, rupanya dia sakit, ibadah pun tak boleh nak buat. Kan? Jadi saya selalu pesan pada orang yang nak pergi umrah, nak buat haji ni, jangan hati-hati ketika bercakap. Once kita dah ada niatnya nak pergi bila? Ustazah, bila Ustazah boleh buka umrah? Tahun ni tak kot, walaupun orang lain buat. Pasal apa Ustazah? Bukan dah ada dah iklan-iklan ada. Tapi bagilah orang lain pergi dulu. Pasal apa? Sahabat, sekarang setakat yang hari ini kita tahu ni, SOP terkini ni adalah kalau pergi pun sekali umrah saja yang dibolehkan. Sekali umrah, dengan kedai-kedai abaya kita tu semua tak boleh buka lagi. Ustazah ni, aduh ke kedai abaya pula nak umrah ni. Ya cik-acik kan dah pergi berkali-kali. Ibadah acik kat sini ni mantap kan. Gunakan duit tu untuk banyakkan infak, itu lebih besar pahala. Minta maaf, itu bagi pandangan Ustazah Zai ya. Sahabat, saya tahu ramai orang yang rindu tak sabar-sabar nak pergi. Tapi nanti bila pergi sana dihalang, contoh nak ke masjid pun kena jaga. Bukan 5 waktu. Ada giliran, ada nak iktikaf lama-lama tak boleh macam dulu. Jadi sampai sana nanti, apa Ustazah tak cakap benda ni semua? Kita dah bagi tahu dah. Jadi kalau misal kata nak pergi sekadar nak tengok Kaabah tu sekali-sekala, okey. Tapi bagi orang yang dah berkali-kali, kita duduklah dulu sekejap, bagi reda dulu sekejap. InsyaAllah kita tengok tahun depan macam mana. Sebab orang Arab kan, ni live ni tak boleh cakap ada orang Arab faham kan sahabat-sahabat. Kan kadang dia buat SOP tu macam tahun ni je, tahun depan berubah lagi. Kan Ustaz Azwan selalu kata tak apa, depa mimpi malam ni, esok depa tukarlah undang-undang. Kan sahabat. Jadi maksudnya itu untuk tahun ni. Kita doa tahun depan lebih dimudahkan. Sebab setakat sebulan lepas, Mekah, Masjidil Haram dah boleh dimasuki 70,000 orang manusia. So terkini 2 hari lepas dah boleh masuk 100,000. Maknanya sudah makin longgar lah SOP tu. Jadi kalau kita pergi dalam hujung tahun ni masih lagi ketat di airport sebagainya muslimat. Lepas tu yang sedih bila sampai sana positif, terus kita tak boleh langsung pergi. Bayangkan kuarantin kat Jeddah seorang-seorang, jemaah pergi masuk tanah suci Mekah kan. Jadi tak seronok lah. So kita fikir dulu. Jadi bila kita sebut niat-niat macam ni, sekarang dah niat nak pergi bulan berapa? Bulan Januari. Contoh, deposit dah bayar. Itu sebenarnya kalau kita mati sebelum sampai pun Allah pandang kita macam orang yang dah tunaikan umrah. Sebab tu niat ni sangat penting. Jadi bila dah berniat, jangan ada sebut, nanti kalau dapat pergi umrah, tak nak shopping satu benda pun. Ustazah dah banyak bawa jemaah umrah. Ustazah, saya bawa duit 4,000, saya tak letak kat poket beg saya ni, saya letak dalam beg besar Ustazah. Saya buka-buka hilang duit tu 4,000. Saya baru teringat, saya cakap daripada dulu kat Malaysia, saya tak nak shopping apa pun. Tak nak shopping kak, tapi bawa 4,000, hebat ni. Akhirnya Allah hilangkan sungguh, sahabat. Ini confirm berlaku. Jadi kita nak sebut, start kita pasang niat, Allah dah tulis dah. Betul tak sahabat-sahabat? Allah dah catat dah. Jadi kita niat je, duit tak ada lagi ni sekarang, tapi niat tahun depan nak buat umrah. Orang umrah ni sahabat, Allah macam bagi cash. Belum ada kat situ lagi sebab Allah nak sucikan dosa. Supaya kita sedar diri. Cakapnya kena jaga, perbuatannya kena jaga. Kan? Jadi sebenarnya semua tu melatih untuk kita makin berakhlak di hadapan Allah. Baik, apa lagi? Sembahyang di tengah malam untuk sesuatu tujuan dunia. Kan? Okay, buat tahajud 18 rakaat. Elok azan subuh dan tahajud 18 rakaat di Facebook kita. Wow, 100 orang like. Belum lagi habis waktu duha ni, dah 100 orang like. Apa tujuan sahabat? Okay, jadi hati-hati. Berderma dan bersedekah supaya mendapat pujian. Kan? Hati-hati, kita ramai sangat terlibat dengan bantuan sepanjang PKP. Tak salah untuk menunjuk cara. Pergi kat perkampungan ni, panggil berapa orang asnaf, tunjukkan kat Facebook, tak salah, tapi jaga hati ketika dipuji. Baguslah Masjid Ibn Abbas tapak ni, rupanya dia kumpulkan 100 orang asnaf, beratur dekat depan jalan raya, bagi seorang satu. Masjid lain tak ada kan buat macam tu, tak ada kan, tiba-tiba sahabat-sahabat kan. Jadi hati tu kita yang jaga. Okay? Kemudian menziarahi pesakit supaya kita diziarahi pula ketika kita sakit. Ibu-ibu, mak-mak kita dulu ngajar macam tu kan, pergi ziarah orang sakit. Kita tak tahu nanti kalau kita sakit siapa yang datang ziarah kita. Jawapannya tak salah berniat macam tu, tapi jangan hari ni saya ziarah Kak Jah dengan harapan nanti saya sakit Kak Jah ziarah saya. Tak semestinya. Hari ni kita tolong orang A, ikhlas, tapi nanti belum tentu A yang balas pertolongan tu.
Kan, ustazah, saya tolong A tu, dia dah kaya raya sekarang. Saya pun cakap dia, boleh tak aku nak pinjam duit 1,000? Kau ingat tak dulu kan masa kau susah aku bagi kau pinjam duit 1,000. Ya aku banyak benda ni aku tak boleh pinjamkan kat kau. Kita balik kecewa. Sampai hati dulu masa kau susah aku yang tolong. Tak payah berharap pada dia. Kita dah ingat, dah tolong dia hari tu, lupakan. Bila kita ikhlas menolong dia dan kita lupakan, percayalah Allah datangkan B to Z pada kita. Ini bahasa saya nak bagi mudah untuk faham sahabat. Kita tolong orang seorang hari ni, kita rasa orang tu akan tolong kita. Tapi kalau kita serahkan ibadah yang kita buat tu untuk Allah, Allah boleh datangkan seluruh bala tenteranya untuk tolong kita. Subhanallah ustazah, kereta saya rosak betul-betul tepi ladang kelapa sawit. Ustazah tahu tak, pekerja-pekerja asing yang nak balik ke rumah kongsi di dalam ladang tu, tolong saya buka tayar, gantikan. Ya Allah, saya tak sangka lah ustazah. Tiba-tiba saya balik tu bergenang air mata syukur dengan suami. Suami kata, you ingat tak dulu masa kita tolong kereta orang tu, tak mana-mana orang tu pergi. Bukan orang tu yang tolong, tapi Allah datangkan orang lain. Ini biasa dalam hidup. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Syaratnya ketika kita buat tu memang untuk Allah. Jangan dengan jiran pun macam tu. Tak apa bang, hari ni kita baik dengan jiran sebelah. Kalau kita sakit nanti adik-beradik tak laju-laju datang, jiran sebelah yang tolong. Tiba-tiba kita telefon dia, aku ngantuk lah, kau carilah orang lain. Sakit hati tak sahabat? Sakitnya hati, ya Allah, sakit hati. Tiba-tiba jiran yang duduk rumah hujung, kau cakap kat WhatsApp kau tak sihat kan, kereta rosak. Tak apa, aku sampai depan pintu rumah kau. Ya Allah bang, malunya kita tak pernah tolong dia bang, rumah hujung. Kan kita tolong jiran sebelah. Kalau aku tahu dari dulu aku tak tolong kau, aku tolong rumah hujung tu. Tapi kerja Allah. Faham muslimat? Bila kita ikhlas, ya Allah Tuhan, kehidupan ni mengajar kita macam tu. Mengiringi jenazah supaya orang lain turut mengiring jenazah kaum keluarganya pula dan seumpamanya. Kita ziarah jenazah, jangan harap pergi hantar jenazah Masjid Ibnu Abbas tapak tu nanti jiran-jiran kat situ bagus. Tiba-tiba elok lagi sebulan kita nak meninggal, Allah takdirkan sahabat-sahabat kita tukar kerja, pindah rumah. Tapi dulu kita dengan kejiranan lama rajin tolong. Elok-elok meninggal suami contoh. Dah resah dah isteri. Ya Allah ustazah, macam mana ni suami saya meninggal pula. Saya ni jiran baru kat sini. Baru ni saya ziarah seorang jemaah umrah saya meninggal dunia, adiknya ambil dia duduk dekat Kelang. Dia sebut apa? Ustazah, saya risau juga jadi apa-apa kat sini. Saya baru 3 bulan duduk sini ni. PKP pula, mana sempat berkawan dengan ni. Tapi sebab arwah tu dulu orang baik dengan masjid, memang terus bulu roma sahabat. Kan kematian dia tu sebab bukan kematian COVID, orang datang juga ziarah. Kan dari mana orang kenal kakak ni, sedangkan dia jiran baru kat situ. Oh, sebab dulu si mati ni masa hidup dia rajin berziarah dengan orang lain. Jadi Allah datangkan sahabat-sahabat, benda yang kita tak sangka-sangka. Tapi kalau kita bersangka A yang kita tolong nanti A dan keturunannya akan balas, kita akan stres. Kita akan stres, kita akan bertambah dosa. Kalau tahu kan bang, anak-anak dia semua lupa kat kita. Faham tak sahabat? Kita akan stres. Dan kita menambah dosa, mengutuk orang tu. So buat je kebaikan adik-beradik, saudara mara, jiran tetangga. Bila tiba kita susah, tahulah Allah. Sebab Allah takkan turun dengan sifatnya. Sahabat-sahabat mengatakan, akulah Allah nak balas balik kebaikan kau. Tak. Minta maaf, kita tak boleh cerita benda macam ni dia orang dewasa, macam kita bercakap dengan kanak-kanak. Kanak-kanak kalau kita cakap, siapa buat baik dengan cakap ibu, nanti Allah datang tolong dia. Apa ada dalam minda budak-budak? Oh, nanti Allah tolong dia, minta maaf sebut. Macam Ultraman datang, Superman datang. Sebab itulah otak mereka ni hanya nampak benda-benda yang jelas ni. Tapi kita belajar dengan keimanan dan ketakwaan. Okay? Macam-macam cara Allah boleh datangkan pertolongan kepada kita. Apa lagi? Apabila pengaruh yang mendorong kita berbuat sesuatu amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah jadi mudah dan ringan dilakukan, inilah yang dimaksudkan menyekutukan amal ibadah. Niatnya tidak lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kerana yang lain. Hati-hati. Kita rajin sebab dipuji orang, bukan sebab Allah suka kita buat amal ibadah tu. Sebab tu Imam Ghazali pun sebut, memberi gambaran dalam kitabnya, karangan Imam Ghazali insya-Allah akan jadi rujukan sampai hari kiamat, bahawa seseorang membina bangunan yang megah di sekelilingnya penuh dengan kebun buah yang rimbun dan lebat, maka pemiliknya tergolong raja di antara raja-raja dunia.
Siapa ada rumah besar, kelilingnya tepi-tepi rumah tu sahabat tanam pokok apa, pokok betik, pokok segala kan sahabat-sahabat. Orang nampak ni mesti orang mewah ni dekat dalam ni. Sebenarnya niat dia bercucuk tanam tu Allah je yang tahu. Kadang betik tu pun dia tak makan. Tapi burung-burung yang datang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, makan makanan tu, dia tak bersedekah duduk dalam rumah. Tapi hasil dia berusaha bubuh baja, upah pembantu, tolong jaga pokok-pokok dia setiap hari tu. Pembantu dia, ibu-ibu ada orang yang ambil sampah tu, ambil pokok betik ibu 20 biji. Contoh kan. Tak apalah, tu rezeki dia kan. Bibi pun confused. Aku pula yang marah, bos aku tak marah kan sahabat-sahabat. Jadi maknanya sebab dia suka je. Kalau aku tak manfaat pun orang luar pun dapat manfaat. Inilah raja yang sebenar, raja di sisinya Allah. Tapi ada orang dia tak makan betik kat luar tu. Kalau orang kaya sahabat boleh beli betik luar negara lagi. Ting tong datang depan pintu rumah kan. Betik pintu luar rumah tu dia tak heran pun. Tapi kalau aku tak makan, semua orang tak boleh makan. Kan itu perangai dia. Burung pun tak boleh makan. Kau bungkus, bibi pun dah bungkus elok-elok. Ibu dah masak dah, aku kenyang tak boleh makan. Busuk macam tu je. Dia tak nak orang lain makan. Ni aku punya. Ada kan orang sikap macam tu? Itu yang paling buruk di sisi Allah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, siapa yang membina bangunan atau menanam tanaman yang padanya tiada kezaliman, maka baginya ganjaran yang terus mengalir selama ia mendatangkan manfaat kepada sesuatu dari hamba-hamba Allah. Ini antara syarah hadis yang kita faham sahabat-sahabat. Kalaulah diberitahu besok kiamat, dekat tangan kita ada benih, kita nak tak payah tanamlah, besok dah kiamat kot. Kan, ataupun kita dapat tahu besok tarikh mati kita. Kita nak start satu projek baru, nak tanam durian musangking. Telan Elio jap kan sahabat-sahabat. Macam sedapnya lah ustazah, orang kaya je yang boleh beli tu. Contoh kan, tapi diberitahu oleh doktor kehidupan petang ni mati. Contoh hebat betul doktor tu. Petang ni mati. Tak payahlah tanam, nanti aku mati buat apa, siapa nak makan tu. Tapi kita teruskan usaha, kita tanam. Kurang-kurang nanti tu untuk cucu kita ke, untuk siapa-siapa yang lalu lalang jatuh durian tu, siapa-siapa boleh ambil. Baru ni saya dapat rentah negeri ke utara sahabat. Oh Allahu Akbar, sahabat saya yang mulia hati kan. Penuh bonet kereta saya dengan cempedak. Lepas tu dia cerita, ustazah, sebab sekarang kan kita tak boleh nak kirim kat saudara-saudara datang Kedah ni. So banyaknya buah, Tuhan je yang tahu. Ustazah tahu ajaibnya tahun ni orang tak balik kampung lagi menjadi. Ustazah tahu sebab apa? Suami saya dia kutip buka meja besar depan ni, dia letak manilakat depan, sila ambil satu, percuma. Orang lalu semua ambil, sila ambil. Kami intai je dalam tingkap, ada ambil 10 biji pun ada ustazah kan. Lepas tu suami kata biarlah daripada benda tak manfaat. Tapi dengan niat macam tu, daripada pokok pertama dulu masa saya sampai dia kata ni dah buah hujung dah ustazah. Kita tak faham, tak pernah mencucuk tanam buah hujung tu maksudnya macam mana kak? Nak habis dah kan. Disayang ustazah, dulu buah dia besar-besar ni tinggal kecil-kecil. Tapi suami letak macam tu. Tepi jalan, sila ambil satu. Menjadi pula. Itu saya pun fikir lagi bagi kat orang lagi. Dulu-dulu kita tak ada rasa macam tu sangat sahabat-sahabat. Jadi kita belajar sesuatu. Betul lah Masya Allah. Anak-anak saya tak balik. Saya cakap lah, mama pergi hantar JNT pos laju. Mama tengok berapa dia punya kos tu. RM30 tak payah. Mak kami beli je depan rumah kami ni ada. Kan? Dah anak-anak kita nak pos pun tak payah. Kesian ayah dia nak pergi pejabat pos semua. Buat sedekah je lah mak. Jadi dia buatlah macam tu. Lagi laju pokok dia sahabat. Kerja siapa? Kerja Allah. Tapi kalau orang, anak aku tak rasa, yang kat KL tak boleh balik, siapa pun tak boleh rasa. Kamu tunggu pokok tu nanti jadi kecut, pelik kan sahabat-sahabat. Tu hari ni kita belajar daripada kehidupan. Hadis Nabi SAW mengiyakan pengalaman-pengalaman orang-orang hebat para salafus salih menjadi satu pelajaran kepada kita. Jadi apa lagi yang kita tak yakin bahawa ikhlas ini sahabat-sahabat membugarkan hati kita menjadi hamba yang betul-betul taat kepada Allah. Betul kan? Okay, jadi kita berhenti pada hadis riwayat Ahmad ini. Kita sambung nanti insya-Allah penutup kepada tajuk yang ke-10. InsyaAllah sebelum kita masuk tajuk 11 ni lagi dahsyat. Selalu mengingat mati. Okey, ada soalan ke? Sikit saya.
Ulang balik Kak B, saya tak dengar awal tadi. Oh, ni masalah kalau tutup mulut ni. Okey, faham. Okey. Okey. Faham? Okey, Kak B bagi contohlah pada kita. Tiap-tiap hari kan sahabat-sahabat bagi dekat seorang hamba Allah ni. Dan Muslim Kak B? Okey, bukan Islam kan? Okey, faham. Lepas tu dah kalut-kalut nak pergi mengajar ni, lepas tu kita pun tak bagilah benda dekat dia. Dia bila ustazah cakap ni hati dia berkata-kata, macam manalah selalu aku bagi, hari ni dia tak bagi, dia pandang aku pelik je. Muslimat dirahmati Allah, subhanallah kan. Macam mana kita nak nilai hati kita ni? Kan tadi kita kata kita selalu bagi tanpa apa-apa memikirkan apa-apa balasan. Sebab kita tahu kita duk bagi dekat orang tu tak ada balasan apa-apa. Tapi hari ni kita tak bagi. Ketika kita tak bagi tu, Allah tahu tak niat kita. Kan? Kita nak menyakiti hati orang tu, nak biarkan dia mengharap, tapi aku ada urusan yang lebih besar ni. Bab bagi ni kejap lagi pun Kak B boleh bagi kalau jumpa dia. Sebab itu apa pun soalan bila orang tanya, sahabat saya kata saya tak tahu niat Kak B ketika itu. Saya tak tahu niat Kak B ketika itu. Kalau niat Kak B tak ada rasa macam padan muka kau, selama ni aku bagi, masuk Islam pun tidak, buang masa aku je, berhabis duit aku je, contoh kan, maka itu dinilai Allah sebagai engkau memberi selama ni perlukan balasan. Tapi kalau tadi tu tak, aku berlalu macam tu saja sebabnya aku tahu aku nak kena cepat, nanti lambat masuk kelas ni, tak dapat duduk soft depan. Contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah pun Allah yang tahu. Jadi iman dan takwa kepada Allah ni meletakkan hati kita sahabat selama tempoh PKP ni apa yang kita faham. Allahu Akbar, terlalu banyak pelajaran. Apa pelajaran? Kita semakin kenal bagaimana coronavirus itu bekerja. Sebab hari-hari kita tengok kan sahabat-sahabat hari-hari. Tak pernah nampak dekat mata kita ni, tapi TV tunjuk. Oh macam buah rambutan rupanya, betul tak sahabat? Ini kalau singgah dekat kita ni, rupanya kalau mati kita tak boleh nak ziarah jenazah dia. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa kita jadi kenal benda tak nampak? Kenapa kita beria-ria tutup muka? Kenapa kita hand sanitize setiap hari? Kenapa kita pesan ke anak-anak kita jaga? Walaupun sekarang ni dah 2 dos vaksin ni, kita dah duduk dengan COVID tu. Kenapa? Sebab kita kenal dan kita bekerja kepada itu. Tapi Tuhan kita dah lama dah bagi SOP dalam Quran, datangkan Rasul, pelbagai SOP. Tapi kita langgar macam benda tu tak ada. Faham sahabat? Jadi saya bila macam tadi, hati ni hidup. Ya Allah Tuhan, lama dah sepatutnya aku kena ikut SOP-nya Allah ni. Tapi kita buat tak tahu je selama ni. Soal hati, orang tak boleh nak scan kita langsung sahabat. Sebab tu kadang kita rasa penat dengan apa yang orang lain buat, dapat pujian, share kat Facebook dia. Saya orang tak pandang pun ustazah, kita penat. Sebab tu saya selalu merasa takut bila disebut nama, bila diangkat. Ya Allah, ni orang pandang, ni orang puji, tapi di sisi Allah aku ni siapa? Jadi kita tak sempat nak bongkak diri, tak sempat sahabat, sebab kita kenal hati kita siapa. Jadi jom kita hidup dalam suasana majlis ilmu ni supaya kita betulkan hati. Masa aku bagi tadi, apa tujuan aku? Kalau aku tak bagi pun orang kecam. Orang tu pula contoh ngadu kat jiran lain. Itu apa hal hari ni tak bagi? Contoh kan sahabat-sahabat, timbullah cakap-cakap belakang. Kita tak takut kalau kita betul-betul mengharapkan pandangannya Allah. Sebab itu muslimat dirahmati Allah, kalau kita hidup ni betul-betul tawakal tu ala Allah. Besok di Masjid Bukit Jelutung, saya bagi tajuk one off punya kuliah lah, bukan kuliah mingguan berjadual, bukan. Saya bagi tajuk cekal dengan tawakal. Kenapa ya sahabat? Dalam 20 tahun lebih dakwah ni saya dapat baca sifat suka tinggi tawakal. Kitab 50 wasiat Rasulullah ada, kitab ciri munafik ada, kitab penawar bagi hati ada, cerita tentang tawakal. Lagilah kalau tadabbur Quran, semua ada pasal tawakal.
Tawakal ni kita tak serah lagi dah pada yang lain, hanya pada Allah. Rasa tak dalam musim Covid ni kita ada tinggi rasa tawakal? Kalau tak tawakal, saya yakin tak ramai macam ni yang hadir sahabat. Betul kita dah cucuk vaksin, betul dah segala, tapi bukan semua tu Tuhan. Serah je pada Allah. Ibarat bonda saya ni duk sandar dekat tiang putih tu, kan? Ada apa belakang tiang tu ibu? Dalamnya mesti besi kan? Piling yang begitu hebat. Sandarlah dengan yakin, insya-Allah tak tumbang ni. Tapi kalau kita sandar pada pokok yang dah reput, dalam ada anai-anai, kita nak jangan ni runtuh, bukan dengan dia je runtuh, tumbang nanti dengan aku tumbang sekali. Sebab kita bersandar masih kepada manusia. Saya ambil perkataan ini, pelajaran ini daripada tafsir Al-Azhar. Buya Hamka tu sangat halus dalam menyebutkan. Okey, bila kita betul-betul sandar, orang tak tahu. Tapi dalaman ni sahabat, so diuji dengan macam-macam dalam pandemik ni, dia masih boleh bangkit. Masih boleh senyum, masih boleh tolong orang. Subhanallah, kita pelik. Dia tak ada kerja tu Ustazah, tapi boleh tolong orang. Sebab dia yakin Allah takkan tinggalkan aku. Dan Allah makin dekat dengan aku menolong hamba Allah di atas muka bumi. Hidup akan tenang. Ibu-ibu, sampai sekarang tak ada seorang pakar pun yang boleh bagi tahu kita Covid ni bila berakhir. Betul tak? Adakah kita sanggup nak berpisah dengan rumah Allah? Adakah kita sanggup untuk kita tidak saling berziarah? Dapat je rentas negeri ni, silakan. Ustazah, nanti kalau jumpa mak saya tak boleh salam ke? Cik, tawakal tu ala Allah. Mak dah settle, dah patuh segala, kita dah settle, tawakal tu ala Allah. Sebab pandangnya mak ayah pun pahala. Tapi jangan seronok sangat cik, sampai panggil satu kampung kenduri datang rumah kita, kan? Jangan seronok sangat. Dapat jumpa mak ayah kita pun dah cukup dah. Okay? Dengan konsep tawakal. Allah tengok kita, semuanya sedang dilatih sahabat-sahabat untuk bersandar betul-betul kepada Allah. Okay? Semoga menjawab. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas peluang yang Engkau berikan dapat kami berkumpul sekali lagi di dalam majlis ilmu. Jangan Engkau tarik nikmat yang kami rindui ini wahai Allah, kerana kami berukhuwah semata-mata mengharapkan keredaan-Mu. Kami berada beriktikaf di dalam rumah-Mu adalah satu kesenangan buat Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu. Jangan Engkau lepaskan kami daripada pandangan rahmat-Mu walaupun dalam sekerdipan mata, ya Allah. Takutnya kami dihidupkan dalam keadaan penyakit-penyakit hati, sifat-sifat mazmumah yang Engkau keji, ya Allah. Bantu kami membina sifat-sifat mahmudah yang Engkau puji di dalam hati kami. Anugerahkan kami ikhlas dan istiqamah selagi mana kami mengetahui perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang Engkau cintai. Maka Engkau cenderungkan hati-hati kami hanya melakukan perkara-perkara yang Engkau redai. Engkau hijab hati-hati kami daripada mencintai perkara-perkara yang bermaksiat kepadamu, ya Allah. Pimpin hati kami, seluruh insan yang kami sayang, wahai Allah, sentiasa merindui perkara-perkara yang Engkau redai, ya Allah. Andai Engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah, kami redha bertemu denganmu dan Engkau jauh lebih redha bertemu dengan kami, ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera, ya Allah. Pertemuan kami di rumah-Mu pada waktu ini, ya Allah, telah menghilangkan pandangan mata kami kepada beberapa orang sahabat kami yang telah Engkau jemput pulang lebih awal bertemu denganmu, ya Allah. Engkau syurgakan mereka, ampunkan dosa-dosa mereka. Kami ini yang bakal menyusul, ya Allah, Engkau lengkapkan kami dengan amal ibadah tanpa henti. Engkau terima segala amal solehat kami, ya Allah. Tidak terhitung banyaknya rahmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Jangan Engkau putuskan ia kerana dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka kami pohon terimalah taubat kami, ya Allah. Rezekikan kami dimatikan setelah kami menunaikan taubatan nasuha yang Engkau terima, ya Allah. Kami pohon kepadamu bertemu kami dalam majlis ilmu yang dijanjikan sebagai raudatul jannah, taman-taman syurga. Engkau rezekikan di kampung akhirat kelak kami bertemu di dalam syurga yang sebenar, ya Allah. Angkatlah wabak Covid ini daripada atas muka bumi-Mu, ya Allah. Kami rindu untuk merapatkan saf-saf solat kami, ya Allah. Kami
Kami rindu untuk bersalaman dan berdakapan sesama kami ya Allah. Kami rindu untuk saling ziarah menziarah ya Allah. Semua itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pohon angkatlah segera penyakit ini ya Allah. Jangan Engkau singgahkan ia pada kami, kerana kami tahu ya Allah, Engkau Maha mengetahui siapa di kalangan hamba-Mu yang mampu diuji dengan sekian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami pohon baik di dunia, pohon baik di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka-Mu yang menyala-nyala ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kekanda bonda muslimat. Okay, kita berakhir di sini untuk pertemuan Oktober sebab jadual saya di Masjid Ibn Abbas sebulan sekali. Ada yang PM tepi pada ustazah, ada bawa tak buku Latahzan yang ustazah berkuliah setiap hari secara dalam talian. Pendek cerita, tolong jaga SOP. Ustaz tunggu dekat kedai runcit saya, bonet kereta kat depan. Okay? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.